Kita sambung dengan satu keterangan Quran dalam surah Perjalanan Malam, iaitu Al-Isra' ayat 62. Jadi keadaan ni seolah-olah kalau saya buat satu sedar gurau pun boleh juga tuan-tuan. Kau ni satu lakonan yang sedar gurau, tapi nampaknya saya main-main. Sebenarnya main-main ni satu pelajaran juga, ni sedar gurau ni. Tuan-tuan dengar keadaan ni. Qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la akhtani kanna zurriyatahu illa qalila. Ini Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, jelaskanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan itu, engkau utamakan atas diriku. Jadi persoalan ni Iblis kata, dia minta lagi, sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku, wahai Allah Ta'ala, engkau berilah tangguh kepada aku sampai hari kiamat, nescaya benar-benar akan aku hasutkan, aku sesatkan, aku akan menyesatkan zuriat-zuriat umat Nabi Adam, umat Adam, dengan menggodakan mereka kecuali sebahagian yang aku tidak dapat menghasut. Jadi pada hari kiamat ni tuan-tuan, Iblis pergi menghasut, pergi menggoda, ni berdasarkan ayat Quran ini. Ayat 62 surah Al-Isra'. Jadi Iblis pun tak ada. Tiupan sangkakala yang kedua, dia bangun, dia pun berserta, dia pun ada di tempat hari kiamat tu. Nak hasut apa? Tak nampak jalan nak hasut suruh larang semayang, tak semayang. Larang tak pergi puasa, tak ada puasa. Larang apa lagi? Suruh pergi menyamun merompak, mencuri, tak ada nak mencuri apa. Fitnah apa pun tak ada. Nampaknya tuan-tuan tak ada di sana macam ni. Kiamat macam ni tak ada. Tentulah kiamat ni diperkatakan begitu hangat dalam televisyen ni, tak ada lain ni. Tak selaras, tak sama, tak seumpama dengan keterangan Quran ni, tak lari, dah lari pencang jauh. Okey, sambung. Yang tadi adalah 62 surah Al-Isra'. Surah Maryam pula tuan-tuan. 68 surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdhirannahum haula jahannam jisiyya. Demi Allahmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka, orang-orang yang ingkar kepada adanya hari berbangkit, bersama dengan setan-setan. Kami mengumpulkan mereka masing-masing dari mereka bersama dengan setan-setan dalam keadaan terbelenggu. Kemudian akan kami datangkan kepada mereka sekeliling mereka Jahannam dari luarnya dengan berlutut, cara jalan berlutut. Jadi di sini keterangan ayat ni, surah 68 ni sama juga dengan ayat Al-Isra' tadi, sama juga. Setan-setan iblis pun ada sama. Hari berbangkit. Adakah hari berbangkit ni setiupan yang kedua, sangkakala yang kedua? Berbangkit tu di sana. Di sana ni saya nampak di sana tu di mana? Saya fikir-fikir tak dapat jawapan. Dan saya tanya orang ahli-ahli fikir, di sana tu di mana? Kata dia di sana. Tahulah di sana, tapi di mana? Dia dah ulang di sana, di sana. Selepas tiupan sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua, di mana? Di sana. Putusannya tak ada juga jawapan yang lebih tepat. Di sana, di sana. Tunjang pokok durian tu tuan-tuan, kalau tak banding dengan kubur, tunjang durian lagi dalam. Pailing, buat jambatan, semua orang tahu berapa inci dalam. Adakah satu alam yang lain? Ada jawapan daripada ustaz-ustaz. Ni satu alam yang lain. 7 petal langit, 7 petal bumi, semua milik Allah Ta'ala. Keupayaan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Adakah satu alam yang lain? Semua di sini, selesai penyelesaian di sini. Saya nampak tak ada penyelesaian di sana. Di kepahaman kiamat macam ini, saya nampak satu senda gurau yang amat dahsyat. Senda gurau yang tak berguna. Sekarang saya bawa satu contoh-contoh yang lebih arif, lebih tinggi supaya tuan-tuan dapat berfikir. Okay. Selanjutnya, tentang hari kiamat ni, saya teringat satu hadis Nabi. Yang mana daripada hadis Nabi mengatakan
Ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami nampak Nabi berjalan jauh-jauh, mana kuih dekat. Setelah dekat, nahnu wa tazakat, kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Faqalu, maka tanya Rasulullah, ma tazakarun? Jawab kami semua, qalu nazkuru sa'ah. Mana sa'ah tentang hari kiamat? Maka jawab Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, innaha lan taqumu hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Kiamat tak akan berlaku sehinggalah kamu lihat 10 macam tanda. Jadi di sini saya nampak penjelasan ni yang sebenarnya di media-media masa dalam televisyen senang satu macam fantasi, satu khayalan tak tepat. Sedangkan kata Nabi, yang pertama 10 macam tanda, pertama fadzakaratun khan, keluarnya asap. Tuan-tuan, di zaman Nabi Adam pun dah ada asap dah. Tak berlaku kiamat. Fadzakaratun khan wad dajjal. Adanya dajjal mata satu. Mana dajjal ni membawa perkara-perkara yang merosakkan agama. Dia buat mata satu, dia fikir satu hala saja, untung satu hala saja. Itu dajjal. Dabbata, berperangai kelakuan macam binatang. Dulu pun dah ada. Tu macam Khabil dan Khabil, pembunuhan tu berlaku. Laksana binatang. Fadzakara dukhan wa dajjal dabbata wa tulu'a syamsi min ma'ribiha, matahari naik pada barat. Diperkatakan dah, bukan matahari tu. Maksud lambang cakap, pengertian cakap diibaratkan. Matahari yang di luar ni menyinari alam. Matahari yang di dalam dada kita iaitu ilmu Islam. Ilmu agama yang sebenar, iaitu ilmu tauhid, ilmu yang tak syirik, ilmu yang tak mengesah Allah Ta'ala, bukan ilmu khurafat. Ilmu ini kamu ambil daripada mana? Timur Tengah, bukan jangan ambil daripada barat. Kalau ambil dia pada barat, itu orang Kristian. Maksud disebut di sini watala asyamsi min ma'ribiha, bermaksud matahari naik daripada barat. Jadi kalau anda ambil pada ilmu pada matahari terbit, matahari barat. Kalau matahari terbit, ilmu daripada Allah Taala. Kebanyakan sekarang semua sijil-sijil kalau yang belajar sekarang semua dapat daripada timur, daripada barat. Itu sebab tandanya kiamat. Makna kiamat di sini bukan kiamat langit bumi hancur dulu, bukan. Fadzakara dukhan wa dajjal dabbata wa tulu'a syamsi min ma'rib wa nuzula Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Macam mana nak faham Nabi Isa alaihissalam ni? Makna sezaman Nabi Isa alaihissalam amat cepat, amat ringkas masa orang mengaji. Begitu tak pengikut-pengikutnya amat sedikit, secepat sangat. Dia pun mengajak mendidik Islam menjadi rasul tak lama. Dan dia pun diangkat, Nabi Isa tadi. Jadi begitulah orang mengaji sekarang pun tak lama. Kepahamannya tak cukup, tak cantik. Terus dia mencari sijil, mencari dia punya lambang-lambang ilmu, tapi dia sebenarnya tak faham apa-apa. Satu khayalan saya nampak. Macamnya Nabi Isa, zuhid Nabi Isa aja. Jadi saya nampaknya di sini sehingga tak sanggup nak kata perkara yang benar. Khusufat artinya gegaran, gempa bumi. Diperkatakan tsunami. Kenapa buat macam ni? Padahal bahasa Arab ada khusufat. Begitu juga dari, tulisnya bahasa Melayu, tak tulis bahasa Arab. Kenapa takut macam ni? Dan tafsir Quran pula bahasa Rumi. Tak tafsir dalam bahasa Arab, Quran bahasa Rumi. Ni nampak ilmu ni datang daripada mana? Daripada barat tak? Penyuluh daripada barat, tuan-tuan. Wa tulu'a syamsi min ma'ribiha. Jadi penerangan ni satu perkara yang amat salah. Jadi kiamat yang tadi itu tentulah fantasi. Ni kehancuran ni berlaku pada manusia semua, sejagat berlaku sekarang ni. Wa nuzul Isa azab Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj ni melambangkan, memberi pengertian dia mengorek keimanan, merosakkan keimanan. Janganlah kita kata, kau kata sokan ni nampak sangat saya mentepelak sokan. Tapi itulah sebenarnya. Pakai sampai nampak tundun, tuan-tuan orang perempuan. Malu. Tapi dah tak buat itu. Yang mesti dapat gelaran datuk, dipuji di Sanjung. Semua orang nak terjun pakai sependa. Lepas tu menari kelab malam. Lepas tu menyanyi. Siapa pandai menyanyi dapat hadiah, dapat macam-macam. Mak bapak pun didik daripada bawah, pada kecil pun dah menyanyi. Budak-budak dia anjurnya menyanyi. Pakaiannya ni tak mau pakai kepih-kepih lebay cara Islam, tak mau.
Kalau Islam ni kolot, kono semua dikatakan macam itu. Jadi tak cara bentuk barat. Naik daripada barat. Disanjung, dipuja. Ini nama dia Ya'juj wa Ma'juj. Merosakkan di dalam ni. Ya'juj wa Ma'juj. Artinya macam itu. Menyanyi. Sokan melampaui batas. Bukan nak menggalakkan menyanyi. Sokan melampaui batas. Kelak-kelak malam. Ini mengorek-mengorek semua. Berdondang sayang, khayal. Boleh nak buat, tapi jangan sudah melampaui batas. Ini sudah rosak akidah, rosak akhlak. Bukan tak boleh buat, bukan saya larang tak boleh buat terus, tak boleh. Tidak begitu. Tapi sudah melampaui batas. Puja-puji, sanjung tak dapat, tidak. Wa ma 'allamnahu syi'ra ma yanbaghi. Kami tak mengajak, tak ajak yang Muhammad tu menyanyi. Tapi ini dipuja-puji. Wa syu'ara yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma yaf'alun. Jadi, penyanyi-penyanyi diikuti oleh orang-orang jahat. Sedangkan mereka tu di atas pentas stage yang cukup cantik. Diperkatakan di lembah yang terhina, lembah larang. Apa yang mereka kata, mereka puja, mereka tak perbuat dengan ma la yaf'alun, apa tak buat. Kata-kata yang tersadai, perkataan yang kosong itu je. Itulah kedudukan yang dikatakan tadi. Wa salasata khusufatin, tadi 10 macam tanda. 3 kali gempa bumi. Wa khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bil jaziratil arab. Sekali di timur, sekali di barat, sekali seluruh pelosok negeri Arab. Apa nak dipahamkan tuan-tuan macam ni? Ni tak ada ulama beritahu ni. Ulasan ni tak ada. Saya tak pernah dengar dalam televisi mana-mana pun. Gempa bumi sebelah timur, gempa bumi sebelah barat, akhir sekali gempa bumi di seluruh pelosok negeri Arab. Pertama sekali Pazakhara Dukhan. Tak pernah saya dengar satu orang pun ulama Malaysia mentafsirkan apakah itu Pazakhara Dukhan. Keluarnya asap. 3 kali gempa bumi pun tak ada satu orang ulama habaq. Hari-hari saya ikuti ceramah santai dalam televisyen, tak pernah menceritakan tentang hal ini. Apakah itu wasalah sata khusufatin, 3 kali gempa bumi. Satu orang ulama, sungguh tuan-tuan ni bukan lawak-lawak, sungguh-sungguh tidak ada satu orang pun mengulaskan apakah itu wasalah sata khusufatin, 3 kali gempa bumi. Wa akhiru zalik narun takhruj minal Yaman. Akhir sekali api keluar dari negeri Yaman. Tatrudun nasa ila mahsyarib syarib. Api nak akan menghalau manusia ke padang mahsyar. Tak ada satu orang pun ulama mentafsirkan bidang-bidang ni. Tadi saya mengkhabarkan cara ringkas. Kalau tuan-tuan nak tahu perkara yang sebenar, tuan-tuan boleh telefon saya, tanya saya apakah itu keluarnya asap yang pertama. Wadajal dabata cara panjang lebar, saya boleh ambil nombor telefon saya. 012-533-8329. Telefon saya. Mat Isa bin Ibrahim. Sambung selanjutnya.